Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzan Azmi dalam Sembang Kedai Kopi. Kali ini kita nak bercerita mengenai masyarakat orang asli di Kampung Pengkalan Tere yang terletak di Semrong, Johor. Sudah pasti arus pemodenan yang dikecapi Malaysia turut dinikmati oleh masyarakat orang asli di negara ini. Pelbagai dasar dan inisiatif telah diperkenalkan dalam memastikan golongan ataupun masyarakat orang asli mampu berdaya saing dan mengecapi kejayaan. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat orang lain. Dan dalam segmen ataupun program Sembang Kedai Kopi kali ini kita akan bercerita mengenai jejak kemodenan kampung orang asli Pengkalan Tere bersama Encik Ramli bin Yusof, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Pengurusan Kampung Orang Asli Pengkalan Tere, dan juga Cikgu Sairah binti Jantan, anak jati Kampung Pengkalan Tere, yang juga seorang guru. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Sembang Kedai Kopi kali ini. Tapi saya nak mulakanlah dengan Cik Ramli. Bagaimana Cik Ramli melihat ataupun kehidupan masyarakat orang asli di Kampung Tere ini sendiri? Terima kasih saya ucapkan kepada pihak media yang telah datang ke kampung kita dan seterusnya dapat menemu ramah salah seorang daripada wakil masyarakat orang asli, saya dan juga Cikgu Sairah. Jadi saya melihat masyarakat kita orang asli pada hari ini lebih jelas, lebih fokus kepada ekonomi. Jadi saya melihat pembangunan yang ada yang dibawa oleh pihak kerajaan kepada masyarakat orang asli dapat diterima oleh masyarakat orang asli dengan sebaik mungkin. Sebab saya boleh beranggapan bahawa kesedaran masyarakat orang asli telah mulai ada di dalam diri mereka. Sebab itu, apa juga pembangunan yang dibawa oleh jabatan-jabatan kerajaan ke kampung orang asli, masyarakat orang asli dapat menerima dengan sejelas-jelasnya. Dan ini satu fenomena yang agak baiklah pada saya. Okey, kalau kita bercakap mengenai pembangunan, orang kata keterbukaan masyarakat orang asli sendiri. Jadi bagaimana Cikgu Sairah melihat kepentingan pendidikan dalam masyarakat orang asli, khususnya di kampung Pengkalan Tere, di Johor dan juga Malaysia itu sendiri? Okey, pada pandangan saya dari sudut pendidikan, di kampung saya sendiri, apa yang saya nampak sekarang, masalah keciciran pelajar budak-budak ni agak berkurangan. Kita berjaya atasi sebab sekolah di kampung telah disediakan. Pada zaman-zaman saya dulu, masa zaman saya sekolah, sekolahnya cuma sampai darjah 3 je. Jadi kalau ada yang nak melanjutkan pelajaran, terpaksa duduk di asrama. Bayangkanlah masa tu 10 tahun nak duduk asrama, bukan semua mak bapak boleh terima kan, boleh bagi. Jadi masa tu ramai jugalah yang agak tercicir. Tapi sekarang sekolah semua dah sampai darjah 6. Lepas habis darjah 6 kita ada sekolah yang terdekat, contohnya macam sekolah menengah Seri Semrong. Jadi jarak nak ke sekolah tu agak dekat. Jadi jalan pun dah jalan tar, dah elok. Jadi rasanya tak ada masalah bagi ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Di samping bantuan daripada JAKWA juga disediakan seperti duit poket, seperti duit minyak. Jadi masalah keciciran tu agak berkurangan. Dan ada juga yang dah berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti, ada yang masuk politeknik. Nampak perubahan ni memang agak jauh lebih baiklah jika dibandingkan dengan zaman dulu. Kalau saya cakapkan cikgu antara role model bagi masyarakat orang asli di kampung Pengkalan Tere ini sendiri, bagaimana, apakah orang kata yang mendorong cikgu untuk kata belajar mencapai cita-cita sebagai seorang guru dan sebagainya? Mungkin ada cerita di sebalik kisah tersebut, cikgu. Okey, yang mendorong saya sebenarnya diri saya sendiri dan juga keluarga saya jugalah. Contohnya macam ayah saya, daripada saya kecil lagi, masa tu sekolah dekat kampung sampai darjah 3 je, tapi bapa saya ni dia punya semangat untuk anak dia berjaya. Dia hantar saya ke sekolah yang terdekat di Kampung Gajah. Setiap hari dia berulang-alik untuk pergi balik mengambil saya dengan adik saya. Selepas tu saya terus melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah. Saya masuk
matrik perakaunan, kemudian saya melanjutkan pelajaran ke UPM lah. Lepas tu, selepas habis belajar di UPM, saya menjadi guru sandaran sebenarnya di kampung. Mungkin rezeki saya, masa tu guru besarnya bantu saya dan akhirnya saya sambung dan akhirnya dapat menjadi guru tetap di SK Pengantin lah sehinggalah kini. Jadi bila saya berada di sini, sedikit sebanyak mungkin saya dapat membantulah anak-anak orang kampung saya sendiri, contohnya dari segi pendidikan, dari segi keciciran ataupun dari segi pengurusan untuk masuk ke asrama, untuk melanjutkan pelajaran. Saya akan cuba membantu mereka sedaya upaya saya lah untuk supaya mereka juga berjaya seperti saya lah, walaupun saya hanya seorang guru, tapi saya cuba untuk membantu mereka untuk menjadi lebih baik daripada saya sebenarnya. Alhamdulillah. Saya nak tanya juga Cikgu Sairah, bagaimana Cikgu Sairah melihat bila tengok anak-anak kampung keluar. Tapi saya nak tanya dulu Cik Ramli, bagaimana pembangunan mengenai pembangunan di Kampung Tereh yang memberi manfaat kepada masyarakat. Contohnya difahamkan ada sekolah, kita ada balai kesihatan. Mungkin Cik Ramli boleh terangkan mengenai perkara itu? Dari segi pembangunan masyarakat kita yang telah pun dibawa oleh pihak kerajaan, di mana yang Tuan sampaikan tadi, kita sudah mempunyai, kalau dulu pihak guru-guru menyukarkan nak datang ke sekolah bagi mendidik anak-anak masyarakat kita, tapi pada hari ini memudahkan pihak guru datang ke sekolah dengan adanya kemudahan yang telah pun disalurkan oleh pihak kerajaan, jalan yang berturap ke kampung orang asli. Dan ini salah satu memudahkan. Bukan saja pihak pendidik datang ke sekolah, mendidik pihak masyarakat kita orang asli, malahan masyarakat kampung juga memudahkan untuk keluar. Kalau dulu pihak guru-guru ini nak sekolah kalau musim hujan, kita rasa kesian. Ada kalanya sampai ke tahap jatuh ke dalam parit. Licin, jalan licin kan. Jadi ini yang membuatkan ketua-ketua masyarakat kampung orang asli ini membawa masalah tersebut supaya dapat diambil oleh pihak kerajaan di samping kemudahan infrastruktur kampung tadi itu. Jadi bagi saya dan juga masyarakat mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah, selain daripada menurapkan jalan, kemudahan air yang telah pun diselenggarakan oleh SAJ, kemudahan tenaga nasional, selain daripada Dewan, Pusat Rawatan Kesihatan. Saya rasa ada berbagai-bagai lagi. Dan ini saya rasa bukan sukar pihak kerajaan membawa pembangunan ke kampung masyarakat orang asli. Kalau tak ada dengan kesedaran masyarakat orang asli itu sendiri. Saya suka bila Cik Ramli cakap kesedaran. Jadi bagaimana melihat kesedaran masyarakat orang asli untuk melanjutkan pengajian lebih tinggi sebagai seorang guru, sebagai anak jati, melihat orang kata anak-anak keluar mencari ilmu, mencari rezeki dan sebagainya, Cikgu Sairah. Okey, apa yang saya nampak kesedaran masyarakat di sini nampak dah terbukalah. Semua tak adalah macam dulu habis SPM ada yang tak nak belajar, tapi sekarang ada yang nak sambung lagi. Sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi untuk mengubah hidup lah. Dan kesedaran apa yang saya nampak lagi dari segi kemudahan sosial lah. Kesedaran daripada penggunaan media sosial, rasanya masyarakat kita tak ketinggalan lah. Kita seiring dengan masyarakat di luar. Sebab semua dah pandai menggunakan kemudahan internet yang ada. Jadi kita berterima kasih sebab kita ada pencawang di sini. Jadi line internet di sini pun agak baik. Jadi segala maklumat isu-isu semasa masyarakat kita tak ada yang ketinggalan lah, kecuali yang yalah yang dulu-dulu lah kan. Tapi yang generasi yang ada ni kebanyakannya memang semua dah sedar lah tentang kepentingan belajar, tentang kepentingan ICT. Tu apa yang saya nampak lah di sini. Apabila cikgu melihat anak orang asli balik bawa pulang ijazah, balik bawa pulang orang kata satu kejayaan, bagaimana cikgu melihat
perkara tersebut dari seorang insan bergelar anak jati di kampung Pekalan Tere ni? Saya sebenarnya bila yang balik bawa ijazah, bawa ni semua, saya berasa sangat bangga sebenarnya. Sangat bangga. Contohnya ada yang bukan saja di kampung saya, contohnya tak kira di mana-mana, janji dia orang asli, sebenarnya saya sangat bangga. Contohnya yang terbaru yang ada yang orang asli dari Perak, dia kan dapat first class degree di luar negara tu. Tu saya sangat banggalah. Sebenarnya ramai orang kita sebenarnya bukan tak boleh. Jika diberi peluang dan betul ada peruntukan apa semua, saya rasa anak kita pun boleh berjaya seiring dengan masyarakat yang lain. Sangat menarik. Orang asli juga boleh mampu capai betul kejayaan. Cikgu. Cikgu. Pak Ramli, kita tengok bagaimana Pak Ramli tengok bila anak-anak orang kampung berjaya, anak-anak orang asli di kampung Pekalan Tere ini berjaya dari segi ekonomi pendidikan. Bagaimana sebagai orang paling senior di kampung ini, orang paling orang kata banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan. Mungkin Pak Ramli, pandangan. Saya merasa bangga. Banggalah di atas kejayaan masyarakat kita, khususnya warga kampung orang asli dah pergi belajar sehingga ke tahap sampai ke luar negara, contohnya dapat ijazah dan sebagainya, diploma. Selepas itu pula pulang mendidik masyarakat kita. Jadi ini satu contoh yang baik, yang dapat ditunjulkan, yang dapat dilihatkan oleh masyarakat, anak-anak muda masyarakat orang asli. Ini satu role model yang kita bawa. Dan saya juga dulu berhasrat dengan pihak kerajaan, sekiranya ada masyarakat orang asli kita yang belajar, yang dah keluar daripada universiti, bawa jadi pendidik masuk ke kampung kita, jadi pendidik. Dan kita menjadikan satu contoh supaya anak-anak didik cikgu tadi tu dapat menjadi satu inspirasi kepada masyarakat kita orang asli. Bahawa pendidik kita yang ada kat kampung ni, mendidik kita adalah di kalangan masyarakat orang asli kita sendiri. Satu cerita yang sangat menarik untuk dikongsi kepada anda di luar sana. Sebentar lagi kita kembali dengan mungkin banyak lagi isu berkaitan masyarakat orang asli di kampung orang asli Pekalan Tere di Sembrong, Johor. Kita kembali seketika dalam Sembang Kedai Kopi. Kembali dalam Sembang Kedai Kopi. Kali ini kita di kampung orang asli Pekalan Tere di Sembrong, Johor. Dan sebentar tadi kita bercerita mengenai kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat orang asli untuk maju ke hadapan. Dan kali ini kita nak tanya kepada Cikgu Sairah. Cikgu, apakah perkara yang perlu diberi keutamaan masyarakat orang asli sekiranya mereka mahu ke hadapan? Okey, pada pandangan saya yang pertama sekali dari segi pendidikan lah. Kalau kita tak ada ilmu, susah juga kan. Itulah yang paling penting. Selain daripada itu, dari segi ekonomi juga sangat penting. Kerana jika ekonomi kita stabil, kita boleh mengubah kehidupan kita sebenarnya. Okey, selain daripada ekonomi, kesihatan juga sangat penting. Kerana jika kita sihat, kita boleh lakukan apa saja. Tapi jika kita tidak sihat, mungkin terbatas untuk kita melakukan sesuatu kan. Jadi perkara yang paling penting pada saya tadi itulah pendidikan, ekonomi dan kesihatan dan kesedaran dalam diri orang tu sendiri untuk mengubah. Sebab ada yang berkata selain tak ada siapa yang boleh mengubah diri kita sendiri sebenarnya selain daripada bangsa kita sendiri. Jadi kita cuba ubah diri kita, hilangkan rasa malu dan cuba yakin pada diri kita sendiri. Jika kita ada sikap yang macam tu, saya rasa kita boleh berjaya. Okey, sangat menarik. Dan Cik Ramli sendiri melihat bagaimana masyarakat orang asli untuk berjaya ke hadapan dari segi pandangan Cik Ramli. Bagi pandangan saya, asas yang pertama adalah pendidikan. Apa juga adalah kita utamakan ibu bapa kita, utamakan anak-anak mereka. Pendidikan adalah asas yang pertama untuk anak-anak kita terus maju ke hadapan dan terus membela nasib dan bangsa kita, masyarakat orang asli. Jadi tanpa pendidikan, kita tak akan ke mana-mana. Kalau kita melihat masyarakat yang lain juga, mereka lebih utamakan pelajaran pendidikan tadi. Itu asas yang kukuh yang diorang utamakan. Jadi kenapa kita tidak melihat bahawasanya
apa yang ditekankan oleh pihak kerajaan itu seharusnya kita dapat memikirkan, dapat menerima. Itu adalah asas yang pertama, yang kukuh sekali untuk kita mendidik anak bangsa kita untuk mencapai kejayaan. Jadi kalau kita tak mengutamakan, maaf kita cakap, anak hari ni tak pergi sekolah, pergi tolong bapak lah contoh dia kan. Pergi tolong bapak pergi kebun ke, pergi kat sungai ke. Jadi itu cerita dulu. Itu cerita dulu. Zaman-zaman 5-60-an dulu. Dulu boleh lah macam tu kan. Sekarang ni tanpa pendidikan. Kalau kita melihat kan, bagaimana masyarakat yang lain boleh maju dengan fokus diorang adalah pelajaran, pendidikan. Kenapa kita tidak melihat? Salah seorang yang kita nampak pada hari ini ada satu contoh di depan kita pada hari ini, pada hari ini. Oleh kerana ibu bapa pada masa itu menekankan pendidikan. Itu asas yang kukuh yang pertama yang ibu bapa fikirkan. Sanggup menghantarkan anak pergi walaupun dengan keadaan jalan seperti yang saya sampaikan tadi, saya ceritakan tadi, dengan keadaan jalan yang begitu becak, begitu teruk, menggunakan motor, sanggup. Jadi hasilnya daripada kesusah payahan ibu bapa tadi, jadi hari ini kita nampak. Itu yang saya banyak kali berhadapan dengan pihak kerajaan, agensi-agensi, bawa anak-anak kita yang lepas sekolah ni, bawa, kalau boleh dijadikan pendidik, jadikan pendidik, mendidik anak bangsa kita. Sebagai contoh. Satu contoh lah tadi kan, satu contoh. Jadi ini yang kita nampak, kita suruh ibu bapa kita melihat, bagikan satu kesedaran kepada kepentingan pendidikan. Pendidikan tadi. Dengan pendidikan yang mana kita boleh mengubah hidup lah kan. Tapi Cikgu Saira melihat ada lagi segelintir masyarakat ataupun orang di luar sana tanpa mengira kaum dan bangsa masih melihat pendidikan itu memang mengubah, tapi sekarang ni orang kata nak jadi popular, pakai TikTok dan sebagainya, sanggup tak nak SPF dan sebagainya. Mungkinlah Cikgu melihat perkara tersebut. Pada pandangan saya lah, mungkin pada pandangan saya kalau dia tak ada pendidikan, mungkin dia punya kejayaan tu tak semua sama. Boleh ikut macam dia kan. Tu mungkin rezeki dia sebenarnya. Tapi sebenarnya dengan pendidikan, sekurang-kurangnya kita berilmu, mungkin hari ini kita tak berjaya, mungkin akan datang siapa tahu kan. Masa mungkin rezeki kita lambat sikit kan. Tapi dengan adanya pendidikan, benda tu akan kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita tak ada pendidikan, contohnya nak glamour setakat TikTok apa semua, itu berapa orang je yang boleh berjaya dengan cara macam tu. Jadi apa-apa pun pada pandangan saya, macam yang Tok Ramli cakap tadi, asasnya memang pendidikan lah. Sebab dengan pendidikan kita boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk, dan boleh berpandangan jauh lah pada pandangan saya lah. Walaupun tak semua yang walaupun dia berjaya, tapi tak semua ada jugalah yang maknanya yang mementingkan diri sendiri, yang tak kisah tentang masyarakat sendiri ke apa, ada juga. Kita tak nafikan yang macam tu kan. Tapi kebanyakan bila kita dah ada pendidikan, sekurang-kurangnya kita boleh berfikir mana baik, mana buruk, dan kita cuba membantu mana yang kita mampu. Kalau setakat tak nak ambil SPM, terpengaruh dengan TikTok apa tu, bukannya semua boleh berjaya macam tu. Jadi kita kena fikir diri kita tu macam mana. Jadi kalau kita tengok sekarang seperti Tok Ramli, Tuan Ramli cakap, pendidikan. Macam cikgu cakap pendidikan adalah penting. Itu antara isu yang sering kali dibangkitkan masyarakat orang asli. Bagaimana cikgu melihat perkara dalam tempoh 5 ke 6 tahun, mungkin 10 tahun akan datang, apa yang perlu orang asli ada dalam setiap orang kata individu, itulah orang asli itu. Selain daripada pendidikan, saya rasa keyakinan diri itu sangat penting jugalah dalam diri orang asli itu sendiri. Sebab bila sebut je orang asli, mesti persepsinya orang asli macam ni, dan secara automatik orang asli tu rasa malu. Dia tak yakin. Kebanyakannya macam itulah yang menyukarkan untuk kita berjaya. Contohnya masuk asrama, dia rasa terasing, dia rasa kurang keyakinan diri, jadi tak lama lepas tu dia berhenti. Jadi apa yang paling penting selain daripada pendidikan tu, keyakinan diri lah, kesedaran dalam diri kita sendiri dan juga masyarakat kita juga sebenarnya. Contohnya ibu bapa pun
kena mempunyai kesedaran juga sebab anak-anak ni bermula daripada ibu bapa sebenarnya di rumah kan, untuk pantau dia pergi sekolah ke, untuk garang sikit ke apa ke kan. Faham-fahamlah budak ni, kadang kita kejut sekali dia takkan bangun. Macam anak saya sendiri juga. Jadi kita kena ada garang sikit lah untuk memastikan anak kita ni berjaya lah. Kalau kita ikut cakap anak je, memang payah sikit lah. Apalagi akan datang kan. Mungkin kita punya akan datang lagi. Persaingan kita lagi tinggi kan, lagi ni. Jadi kalau kita tak ada keyakinan diri, masih rendah diri, masih tak nak belajar, memang kita akan ketinggalan lah. Tok Ramli, kita selesa Tok Ramli sekarang ni. Saya panggil Tok Ramli je. Senang. Tok Ramli, kita nak tanya juga mengenai kemodenan. Sejauh mana kemodenan masyarakat orang asli tu? Ada yang kata masyarakat orang asli ingin ke kemodenan tapi mereka mahu mengekalkan identiti tradisi mereka sendiri. Tok Ramli, bagaimana pandangan? Saya melihat untuk kita nak mengekalkan identiti masyarakat kita orang asli tadi, jangan sampai ke satu tahap kita pergi meniru, contohnya mengambil contoh identiti masyarakat yang lain kan. Sedangkan masyarakat kita ada identiti kita, kenapa kita tak nak kekalkan? Walaupun kita ingin mencari kemodenan contohnya, tetapi seharusnya kita menekankan pada diri kita identiti kita sendiri. Kita dapat memperkenalkan kepada pihak luar macam bahawa kita ada identiti kita. Bukan contoh pada hari ini. Hari ini saya datang ditemu ramahkan oleh pihak media. Dan saya rasa kalau boleh saya nak pakai cara pakaian yang tradisi kan. Tapi salah satu je saya gunakan tanjak ni. Maknanya bila pakai ni melambangkan orang asli kan. Jadi salah satu itu pun identiti juga masyarakat kan. Kita orang asli. Jadi ini yang seharusnya masyarakat kita, ibu bapa, pemimpin masyarakat harus memperkenalkan budaya tersebut kepada anak-anak muda. Orang di luar sana juga. Ya, orang di samping orang luar juga, bahawa inilah identiti masyarakat kita. Jangan sampai ke satu tahap kita maju tetapi kita meninggalkan adat dan budaya. Mungkin ada yang malu nak mengaku asli kan. Kalau macam ni maknanya orang tengok dah tahu orang asli. Jadi identiti tu tetap masih ada walaupun kita pakai semua dah moden. Tapi dengan adanya tanjak ni kita ni orang asli ni. Tapi pakaian semua dah moden kan. Jadi sekurang-kurangnya adalah identiti dan tak malu mengaku orang asli. Identiti kita biar orang kenal. Betul. Saya setuju dengan Tok Ramli. Kalau cikgu melihat sendirilah cikgu, jati diri, identiti masyarakat, orang ramai nak lihat orang kata kebudayaan orang asli, cuma mereka tidak begitu didedahkan. Cikgu melihat perkara tersebut bagaimana dia, cikgu? Okey, macam kami di peringkat sekolah, kami juga ada juga pasukan kebudayaan sekolah untuk buat persembahan. Jadi di situ rasanya kami cuba mengekalkan tradisi orang asli ni kepada anak-anak murid kami supaya mereka tahu, dan jika ada peluang mereka akan buat persembahan di luar untuk memperkenalkan budaya kami di mata luar lah. Sekurang-kurangnya dia tahu orang asli macam ni, ada kebudayaan dia masing-masing kan, ada identiti dia. Jadi kami cuba kekalkan dan tonjolkan di peringkat sekolah lah supaya budak tu ada jati diri orang asli dan dapat ditonjolkan ke peringkat yang lebih tinggi lah dari segi contohnya macam persembahan kebudayaan. Saya nak tanya jugalah, mungkin dalam minit-minit terakhir ni, kalau kita bercerita mengenai orang asli, satu perkara yang perlu mereka tahu mengenai orang asli dari perspektif cikgu sendiri. Okey, pada saya apa yang mereka kena tahu, saya rasa budaya orang asli itu sendiri. Contohnya dari segi pakaian, dari segi cara hidup. Cara hidup tu mungkin orang luar apa yang saya tengok sekarang kadang bila sebut orang asli je persepsi mereka dah lain. Mereka ingat orang asli macam ni kan. Tapi hakikatnya sebenarnya tidak semua orang asli begitu. Mungkin zaman-zaman dulu betul lah macam tu kan. Tapi zaman dah moden, sebenarnya kami sama je dengan masyarakat yang lain, cuma
kelebihan kami. Mungkin kami ada kebudayaan yang macam Tok Ramli cakap tadi, kami ada pakaian kami sendiri, walaupun dulu orang ingat bila sebut orang asli, pandangan mereka, tak pakai baju lah, apalah. Tapi sekarang kami semua dah sama macam masyarakat luar. Cuma kami macam ni lah, nak kekalkan kami punya jati diri apa, seperti yang Tok Ramli pakai ni lah salah satunya, pakai tanjak. Jadi bila tengok, orang dah tahu, oh ni orang asli. Tapi kami tak nak lah orang anggap orang asli, oh teruk lah, apalah. Biasanya memang itulah persepsi orang luar. Orang yang tak biasa dengan orang asli sebenarnya yang berpersepsi begitu. Tapi bila dia dah kenal, dia dah biasa, baru dia tahu, oh sebenarnya orang asli macam ni, macam ni. Mereka pun ada yang terkejut lah. Contoh pergi kampung tengok rumah, oh ingatkan orang asli rumah kan buruk-buruk macam yang dulu-dulu kan. Tapi sekarang sebenarnya kami dah membangun, sebenarnya dah moden, dan cara hidup kami pun sebenarnya dah tak jauh beza dengan yang luar. Cuma kami cuba kekalkan identiti yang mana boleh kita kekalkan untuk masa depan kita kan. Takkan kita nak tinggal terus kita punya tradisi apa semua. Sangat menarik cerita untuk Sembang Kedai Kopi dari kampung orang asli Pengkalan Tereh di Sembrong Johor. Pastinya masyarakat luar juga perlu membuka mata, betul. perlu bersikap terbuka untuk orang kata memotret ataupun memikirkan mengenai orang asli, dan mereka juga kini lebih maju ke hadapan, bersifat terbuka dalam mendepani setiap cabaran yang mendatang. Sebelum saya akhiri, saya tinggalkan anda dengan beberapa perkara ataupun kata-kata ini untuk kita fikirkan bersama. Anda tidak perlu menguruskan masa kerana masa ada 24 jam, tetapi sebaliknya apa yang anda perlu uruskan adalah mengenai diri sendiri. Saya Fauzan Azmi mewakili kru penerbitan Sembang Kedai Kopi mengundur diri dan jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.